Hai, Assalamualaikum rakan-rakan. Kita bongkar lagi. Kita bongkar Angkatan Tentera Fisabilillah di Malaysia ya. Jangan lupa anda subscribe channel saya dulu. Subscribe tu, tekan subscribe. Kalau boleh tekan butang loceng. Okey, sekarang kita pergi. Apa dia cerita tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Ada orang tanya saya, dari mana asal usul nama jawatan-jawatan dalam jemaah Fisabilillah ni, yakni Ayanda, Abang Long, Kekanda, Kak Long dan sebagainya lah. Jadi saya sebenarnya tercari-cari. Saya bertanya juga ramai sahabat-sahabat, mereka semua tidak boleh jawab lah sebab tidak ada tag khusus. Apa yang saya simpulkan ialah nama-nama ini diambil ya berdasarkan kepada budaya orang Melayu. Jadi orang-orang Melayu sejak zaman berzaman dulu, kalau di sesuatu kawasan, kalau dia hormati seseorang, orang itu yang dihormatilah, yang disanjung, biasanya dipanggil ayahanda, dipanggil ayah ya. Dan biasanya juga kadang orang-orang yang mengetuai satu-satu kumpulan lah yang menjaga kawasan, maksudnya jaga kampung, jaga keselamatan kampung tersebut, biasanya dipanggil long lah. Ketua long ni nombor satu lah, ketua. Tapi bila yang diserapkan dalam perjuangan tentera Fisabilillah ini, saya tak dapat pastikan. Setahu saya, pada awalnya dahulu, ayahanda ni mereka gelarkan, biasanya mereka panggil Pak Long, Pak Lang, Pak Ngah lah. Ya, sebab sejarah-sejarah yang tertulis tu tak ada yang khusus tentang perjuangan ini, kerana perjuangan ini sebenarnya dia lebih kepada kerahsiaan. Namun demikian sekarang ini telah orang kata diputihkan lah. Ada pertubuhan NGO, dia panggil NGO berbaiah lah kalau kita ni. Jadi begitu banyak sekali. Yang saya sebutkan kemarin, NGO pertama yang ditubuhkan selepas merdeka ialah PEKIDA, iaitu Pertubuhan Kebajikan Dakwah Islamiah se-Malaysia. Dan selepas itu muncullah banyak NGO pertubuhan-pertubuhan ni yang kita panggil, yang tersurat lah. Dia tidaklah orang kata berpecah belah antara satu sama lain, cuma kita anggapkan pertubuhan-pertubuhan ini adalah merupakan satu-satu jemaah itu, macam kita kata batalion lah. Jadi setiap kawasan biasanya ada diwujudkan jemaah, dan mereka mendaftarkan sebagai NGO di kawasan tersebut, dengan dipimpin oleh seorang ketua lah, ya, memudahkan urusan. Jadi antara NGO ini mereka bersahabat baik dan bekerjasama antara satu sama lain. Okey. Dan ada orang tanya saya juga. Macam mana kita nak kenal pasti ataupun syarat-syarat lah untuk menjadi ahli NGO berbaiah, untuk menjadi ahli TS lah, Angkatan Tentera Fisabilillah ni. Jadi saya nak terangkan di sini ya. Secara pada asalnya ialah Angkatan Tentera Jihad Fisabilillah ini dia tidak berdaftar, dan ia diwujudkan atau ditubuhkan di sesuatu kawasan tu. Biasanya orang-orang yang dikenali dalam satu-satu komuniti itu diambil sebagai ketua,
dan berbai'ah lah, ya. Dan selepas itu dia ada syarat-syarat lah untuk memilih ahli-ahli ini, begitu ketat sekali. Tidak semudah seperti, saya tak tahulah sekarang ni kan, dia agak mudah kot. Dulu diuji dulu, sebab dia adalah tentera, ya, tentera yang tidak dibayar gaji lah kan. Jadi mestilah seseorang yang hendak menjadi pemimpin juga seorang yang berilmu dalam pelbagai bidang, dan seorang yang disegani oleh masyarakat. Dan juga pemimpin itu, ayahanda itu mestilah orang kata boleh mempengaruhi dalam masyarakat tu, dia terpengaruh lah orang kata kan. Dan ahli-ahli yang hendak dipilih ini mestilah terdiri daripada orang-orang yang orang kata terpilih juga. Biasanya diuji dululah, ya. Kalau kita panggil dia kandang, kita kata zaman dahulu lah, kita kandang, maknanya kita selidik dulu orang tu, kita orang kata apa, kita kenal pasti siapakah dia, dan kita uji tahap keberaniannya. Sebab ini kan tentera, ya, tentera mesti ada ujian. Even you nak jadi tentera darat, tentera kerajaan Malaysia pun dia ada training dulu, dia ada latihan ujian awalan kelayakan. Bila layak baru boleh sertai tentera. Selepas sertai tentera, dah dapat masuk tentera tersebut, maka kena pergi latihan pula di pusat-pusat latihan tentera. Dan begitu juga, cuma di sini tidak formal lah kan, dalam jemaah ni, Angkatan Tentera Fisabilillah ini, dia tidak formal. Dia bergantung kepada penilaian abang-abang itu sendirilah, abang, ayahanda, dan dia ada komiti untuk menilai sama ada orang ini boleh menjadi ahli mereka atau tidak. Bila dah lepas ujian tersebut, maka barulah seseorang itu diangkat ataupun dibai'ah sebagai ahli tentera Angkatan Fisabilillah ini. Dan begitulah seterusnya diamalkan sejak zaman berzaman jugalah, ya. Tapi ramai juga orang bertanya saya tentang banyak perkara lah, banyak perkara. Cuma saya akan jawab satu persatu mengikut pengalaman saya lah. Saya tidak boleh mengandaikan. Ini pun tentang gelaran-gelaran ayahanda apa semua ni, saya mengandaikan. Dan bila saya tak tahu, tak ada catatan khusus. Tak ada catatan khusus. Jadi kita cuma tahu bahawa Angkatan Tentera Fisabilillah ini ialah terdiri daripada jemaah-jemaah yang berbai'ah di seluruh Malaysia sekarang ni. Kita ambil Malaysia saja. Dan mereka bergerak dalam bentuk berpersatuan, ya. Ada pertubuhan-pertubuhan yang mereka daftar sebagai ahli supaya lebih legal, dan biasanya kalau sesuatu pertubuhan itu diketuai oleh, ada presiden, ya, diketuai oleh ketua jemaah yang lebih tinggi lah daripada ayahanda. Jadi nanti kalau tak keberatan, saya akan menceritakan pangkat-pangkat yang ada dalam Tentera Fisabilillah ini. Dan sebelum tu, kan sebelum ni saya cerita tentang sejarah bai'ah ini, ialah sejarah bai'ah ini ialah berasal daripada bai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 10 dan ayat 18, ya. Surah As-Saffat ayat 10 dan ayat 18. Anda boleh rujuk, jadi saya tak bolehlah nak tulis di sini ke macam orang lain. Dia boleh keluar ayat terus kat situ sebab saya record direct, ya. Apapun anda cek
Anda boleh cek. Dan okey, saya rasa sebelum tu lebih baik saya ceritakan sedikit ya berkenaan dengan apa yang disumpah tu, bai'ah tu apa yang biasanya orang tanya dalam nak mengambil seseorang ahli itu, apakah kandungan bai'ah, adakah sama dengan kandungan bai'ah yang dilaksanakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya isi kandungan bai'ah ni, sumpah ni, aku janji ni bergantung kepada jenis taat setia itu. Ya, kalau pertubuhan PAS contohnya kemarin, dia ada isi kandungan dia sendiri, dan kita bersumpah mengakui dengan nama Allah bahawa kita taat setia lah, kita ikutlah apa yang dikehendaki itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi isi kandungan bai'ah ya, sedikit sebanyaklah lebih kurang daripada yang dibuat oleh Angkatan Tentera Fisabilillah ini, ada lebih kurang ada 8 lah kalau tak salah saya, ada 8. Biasanya ahli-ahli bersumpah bersungguh-sungguh taat setia menjadi ahli tentera jihad fisabilillah. Kita sebut tentera jihad lah ya, sebagai tentera Allah yang bertugas dan bertanggungjawab mempertahankan agama Islam, bangsa dan juga tanah air, dan bersumpah bersungguh-sungguh sedia mempertahankan agama, bangsa dan tanah air yang saya sebut tadi, dan bersumpah bersungguh-sungguh sangguplah korban tenaga, harta dan jiwa ya demi agama, bangsa dan tanah air ya, dan bersumpah simpan rahsia, sebab ada rahsia-rahsia tertentu yang tidak boleh kita sewenang-wenangnya keluarkan kepada umum, dan bersumpah bersungguh-sungguh tidak belok, dengki, khianat kepada saudara seperjuangan, mana sesama ahli, keluarga ahli, dan bersikap baik kepada semua orang lah ya. Bersumpah bersungguh-sungguh patuh dan taat kepada kedua ibu bapa ya, ini penting, amat penting ya, nombor 6. Dan nombor 7 biasa ya, bersumpah taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, pemerintah, ketua-ketua dan guru-guru. Yang berikutnya, yang terakhir ialah bersumpah patuh kepada perlembagaan dan undang-undang negara serta undang-undang pertubuhan. Ya, pertubuhan kita ada undang-undang sendiri, jemaah kita ada undang-undang sendiri, dan ahli kena bersumpah patuh kepada undang-undang. Ya, disitulah intipati bai'ah yang biasa dilaksanakan oleh ahli-ahli bai'ah. Dan selepas saja angkat sumpah bai'ah itu, dia kena training lah, latihan. Latihan ini diberi tarbiyah undang-undang, diberi tarbiyah tentang adab-adab sebagai seorang Islam ya. Dia tidak bercanggah dengan Islam, ada adab Melayu, ada adab masuk majlis, ada adab dengan orang tua, ada adab dengan ibu bapa ya. Mengajar ahli-ahli itu membuat kebaikan, dan di samping itu juga diajar survival, tentang keberanian, kecekalan diri untuk menghadapi apa-apa kemungkinan. Itu sudah tentulah ya. Dan diajar tentang agama Islam itu sendiri ya, tentang fardu ainnya, tentang tauhid ya, tentang Islam lah ya. Dan ini sebenarnya tidak bercanggah dengan undang-undang negara, tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan penduduk setempat. Jika
sekiranya ahli-ahli ini mengamalkan apa yang diajar dalam jemaah, sudah pasti ianya menjadi sebuah jemaah yang disegani di tanah air. Kerana matlamat jemaah ialah untuk menjaga kesucian agama Islam itu sendiri, di samping membantu urusan-urusan dakwah dan juga mempertahankan agama itu, Islam itu sendiri, daripada dihina ataupun dikotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam, menjaga masyarakat setempat daripada dimasuki musuh ya. Okey, dan membantu menjaga negara tanah air yang tercinta daripada diceroboh oleh musuh-musuh luar. Dan inilah matlamat kita, dan maka dengan demikian ia bertumbuh macam cendawan. Kalau dulu banyak di utara semenanjung Malaysia, Tanah Melayu ya, semenanjung Tanah Melayu, tapi sekarang ia bergerak sampai ke Sabah dan Sarawak. Sebab jalan perjuangan pertubuhan ataupun angkatan tentera fisabilillah ini adalah murni ya, selari dengan ajaran Islam, dan ia adalah salah satu daripada 8 golongan penjaga ummah yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Anda dapat sesuatu? Jika dapat sesuatu, bolehlah subscribe channel saya untuk menggalakkan saya membuat video-video yang berikutnya ya, dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa kampung. Jadi jika ada yang tidak betul, tolong komen pembetulan, nanti saya akan perbetulkan. Okey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.